Baik, hari ini kita akan bagi pencerahan lah. Kerana mungkin sedikit sebanyak kita dah lupa vaksinasi ini bukan untuk wabak yang kita hadapi sekarang ini sahaja. Tetapi selama ini memang memberikan perlindungan kata yang sangat-sangat kukuh untuk meneruskan kata legasi kemanusiaan untuk kita kekal hidup di dunia ini. Betul. Kita tak tahu banyaklah faktor-faktornya mengapa penting, kenapa kita perlu terus memberikan vaksinasi kepada golongan manusia. Ya, saya percaya anda yang mana mungkin lihat kami ni dah tahu dah tentang vaksin ini, suntikan imunisasi ini dan sebagainya. Sebab COVID-19 ini sebenarnya mencaknakan diri kita lah tentang imunisasi dan juga dengan program yang telah pun dibuat oleh pihak KKM sendiri. Okey, dengan itu kita nak bercakap tentang apakah imunisasi dan juga vaksinasi. Terus saja ingin kita bersama dengan Dr. Nur Shakira Awai, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM. Assalamualaikum, Dr. Shakira. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Dr. Jelita. Okey, doktor, kita mulakan perbincangan kita lah. Mungkin kita semua dah tahu tapi kita perlukan sedikit peringatan mengapa imunisasi secara generalnya, secara umumnya sangat-sangat penting dan apakah kesannya kalau kita tidak ambil vaksinasi. Silakan doktor. Jadi macam yang diberitahu sebelum ni juga kan, vaksin ni bukan sewaktu wabak COVID ni sahaja yang sedang melanda satu dunia sekarang ni kan. Sebelum pandemik lagi, vaksin ni memang dah ada untuk melawan penyakit cegahan vaksin yang lain lah. Jadi bila kita cakap pasal vaksin imunisasi, mesti kita teringat dengan bayi dengan kanak-kanak. Sebab biasa kita akan targetkan, sasarkan kumpulan umur yang ni lah. Kerana apa? Sebab bayi dan kanak-kanak dia orang lebih mudah dijangkiti penyakit cegahan vaksin ni. Disebabkan sistem daya tahan mereka tak betul matang lagi macam kita yang dewasa ni. Jadi kita nak melindungi mereka daripada dapat penyakit ni dan seterusnya komplikasi dari penyakit-penyakit ni. Jadi kita bagi perlindungan tambahan pada mereka dengan pemberian vaksin. Ada mungkin di antara kita yang mungkin tidak berapa memahami tentang pemahaman vaksinasi dan juga imunisasi ini. Mungkin doktor boleh kongsikan apakah mungkin perbezaan-perbezaannya? Vaksinasi tu adalah proses pemberian vaksin yang kita kata cocok tu kan, cocok suntik vaksin. Imunisasi pula ialah apabila vaksin tu dah masuk dalam badan kita, jadi sistem imun badan kita akan mula membentuk imunisasi ataupun pertahanan dari bagi melawan jangkitan-jangkitan tertentu lah berdasarkan vaksin apa yang sesuatu individu tu terima. Jadi nak kata, senang kata sebenarnya vaksin ni ibarat macam kita pakai seat belt lah waktu kita bawa kereta ataupun kita pakai helmet kan waktu kita bawa motosikal. Jadi kemalangan mungkin masih boleh berlaku tapi impak dari kemalangan tu mungkin boleh dikurangkan sebab kita dah pakai seat belt. So sama juga macam fungsi vaksin ni, mungkin penyakit tu akan terkena juga, budak tu akan dapat juga jangkitan tapi at least komplikasi dari jangkitan tu kita boleh kurangkan lah. Saya sukakan perumpamaan itulah kerana kita paling senang nak faham kita boleh terjangkiti, boleh kena tetapi impaknya tidak sebegitu teruk ataupun boleh meragut nyawa seseorang. Okey doktor, mungkin ada yang tertanya-tanya lah. Bukan untuk vaksin yang terkini saja tapi vaksin selama ini mungkin ramai yang tidak tahu dan mempersoalkan kenapa kena ada booster, kenapa kita kena update vaksinasi kita. Ada setengah vaksinasi itu kita difahamkan daripada masa ke masa, tahun ke tahun perlu ada kata booster ataupun tambahan bagi vaksinasi itu. Mengapa ini diperlukan doktor? Bukan saja COVID yang ada dos booster, sebenarnya dos yang kanak-kanak pun kita ada juga dos penggalak ataupun dos booster. Jadi sesetengah vaksin tu dia perlukan 2 dos, sesetengah vaksin memerlukan 3 dos untuk melengkapkan perlindungan tu secara 100% lah. Maksudnya kalau kita dapat 1 dos saja, mungkin protection tu tak sampai 100%, mungkin setakat 40-50% sahaja. Jadi masih lagi terdedah dengan jangkitan dan komplikasi penyakit tu. Dia tidak protected sepenuhnya. Itulah sebab dia penting kan? Penting. Sebab tu kena follow lah jadual imunisasi. Kalau dah, especially untuk ibu bapa kan, kalau dia tengok jadual imunisasi tu ada 2 bulan, 3 bulan kena datang ambil suntikan kan. Jadi memang kena follow janji temu tu sebab memang kita perlukan bulan-bulan tertentu bagi melengkapkan perlindungan daripada vaksin tu. Okey, kita tahu bahawa sebelum ini kerajaan dah pun membuat program imunisasi ini khas untuk golongan dewasa, golongan komorbid dan sebagainya. Dan kerajaan juga dah pun membuat PIC Kids, ianya khas untuk kanak-kanak.
Dan ada juga di antara ibu bapa ni yang menolaklah untuk kita memberikan suntikan ini kepada kanak-kanak. Mungkin apakah yang perlu dilakukan andai kata ada di antara anak-anak kita ni yang tercicir? Sebab apa? Sebab kerajaan pun dah menghentikan untuk program PIC Kids ni, Doktor. Memang kalau ikutkan announcement yang kita buat beberapa minggu yang lalu, tarikh akhir untuk PIC Kids ataupun vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak umur 5 hingga bawah 12 tahun kita akan berakhir 15 Mei. Tapi itu adalah untuk kanak-kanak yang dah mencecah umur 5 tahun. Bagi kanak-kanak yang hari jadi dia selepas 15 Mei itu, kita masih akan melakukan pemberian vaksin, tapi pendaftaran hendaklah dibuat dengan secepat mungkinlah. Kalau ikutkan pendaftaran, kita buka sehingga 8 Mei. Jadi kita boleh terus setkan janji temu bila pemberian vaksin itu akan diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Jadi kita pun dah nak raya kan minggu depan, dan just 1 week selepas raya tu kita dah hampir dengan tarikh akhir tu kan. Jadi dinasihatkanlah kalau ada ibu bapa yang masih belum mendaftar lagi untuk dapatkan vaksinasi COVID untuk kanak-kanak mereka, anak-anak mereka boleh lakukan pendaftaran lah melalui MySejahtera. Baik doktor, saya terfikirlah soalan ni secara realistik ni lah kan. Kita ada golongan manusia yang mempercayai vaksin, ada yang tak mempercayai vaksin. Tapi saya nak tahu apakah impaknya kalau kata segolongan besar yang tidak memberikan vaksin kepada golongan anak-anak ataupun tidak percaya dengan vaksin langsung. Apakah implikasinya terhadap kesihatan mereka sendiri dan juga kesihatan kelompok kita sebagai sebuah masyarakat, doktor? Okey, imunisasi dan vaksinasi ni dia bukan sahaja protect individu tu saja. Sebenarnya yang betul dia akan melindungi masyarakat ataupun populasi setempat tu juga. Sebab kita tahu ada sesetengah golongan yang tidak boleh menerima vaksin. Contohnya kanak-kanak yang mempunyai penyakit serius, contohnya kanser dan sedang menjalani rawatan kemoterapi. Imuniti badan mereka sangat lemah. Jadi jangan kata nak bagi vaksin, diorang nak menghasilkan sendiri antibody dalam badan mereka pun tak mampu sebab diorang punya sistem imuniti badan mereka sangat-sangat rendah. Jadi untuk golongan ni kita pun nak protect mereka juga. Oleh itu kita hendaklah menyasarkan lebih daripada 90% populasi di kawasan-kawasan setempat tu untuk divaksinasi supaya akan membentuk imuniti kelompok atau kita panggil sebagai herd immunity. Jadi kanak-kanak yang tak dapat vaksin ni pun terlindung bersama juga. Yalah, kalau kita nak mencipta antibody ni haruslah kena vaksin. Kan? Okey, doktor. Kita ni bersepeda dengan Minggu Imunisasi Sedunia ni. Mungkin doktor boleh perincikan tentang minggu ini dan juga bila dan mengapa agaknya kita ramai-ramai ingin menyambutnya. Okay, Minggu Imunisasi Sedunia ni adalah sambutan yang diadakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan diadakan sejak tahun 2012. Jadi setiap tahun dia akan pilih tema dan melakukan aktiviti kesedaran untuk meningkatkan pengetahuan dan empower masyarakat mengenai pengetahuan vaksin. Jadi untuk tema tahun ni pihak WHO telah memilih temanya Lifelong for All. Sambutannya akan diadakan daripada 24 hingga 30 April setiap tahun. Baik. Doktor, akhir sekali lah kita nak fahamkan untuk memberi pemahaman kepada keseluruhan rakyat Malaysia yang memberikan vaksinasi ataupun akses kepada vaksinasi kepada anak-anak kita ni adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Jadi mungkin doktor nak perincikan nasihat kepada kesemua ibu bapa yang menonton, mungkin yang bakal menjadi ibu bapa ataupun yang mungkin sedikit sebanyak terlepas pula imunisasi anak-anak kan. Apa yang boleh mereka lakukan dan apakah sepatutnya diwujudkan untuk keselamatan anak-anak mereka sendiri. Okay, bagi ibu bapa yang mungkin dah tercicir imunisasi bagi anak-anak mereka, jangan risau dan jangan takut. Boleh pergi ke klinik kesihatan yang terdekat ataupun klinik swasta yang memang ibu bapa jumpalah untuk janji temu anak-anak dan dapatkan janji temu dengan segera. Sebab jadual imunisasi itu kita akan sesuaikanlah dengan vaksin apa yang kanak-kanak tu tercicir dan kita akan sesuaikan tarikh pemberian dia lah.
Ataupun kalau masih ragu-ragu atau khawatir, jumpa saja jururawat dan doktor di klinik kesihatan terdekat. Kita akan terangkan dengan lebih terperinci lah. Okey, doktor, kita nak mengambil kesempatan ini sebab minggu depan kita beramai-ramai nak balik kampung ni. Nak balik kampung ni sudah pastinya kita bawa anak-anak kecil kan dan sebagainya. Jadi kita tak mahulah anak-anak kecil kita itu terdedah kepada bahaya-bahaya tatkala kita balik kampung jumpa saudara mara. Apakah mungkin pesanan yang mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami, khususnya ibu bapa yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini pada hari ini? Betul, sebab dah 2 tahun kan tak raya. Jadi kalau kita tengok bulan puasa ni pun traffic jam memang agak teruk sebab semua orang dah mula keluar. Sejak 1 April tu dah announce banyak sektor dah dibuka. Raya tahun ni pun kita memang expect memang banyak orang akan keluar lah daripada ni pergi balik kampung kan. So, bila balik kampung tu kita kena ingat kita masih belum lagi masuk endemik, kita masih lagi dalam fasa peralihan kepada endemik. Jadi kena sentiasa patuhi SOP, basuh tangan, pakai mask, semua itulah sebab kita nak lindu juga orang yang kita sayang kan. Kita tak nak bawa kuman balik ke kampung dan menjangkiti orang kita sayang kat kampung lah. Kita tak nak hari raya tu kita sedih pula kan, kita nak happy kan, dah 2 tahun tak ada raya. Setuju. Itu peringatan yang orang kata light saja tapi sangat memberikan impact lah. Kita kena ingat yang kita balik ke kampung ni, kita jumpa mak ayah kita pun kita perlu memastikan keselamatan mereka. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Syakirah Awai, Ketua Penerus Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM. Akhir sekali doktor ada ucapan raya tak? Dia orang pertama wish. Saya ingin mengucapkan saya mewakililah Bahagian Pembinaan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Bawalah anak-anak untuk divaksin dan ambillah peluang tarikh akhir 15 Mei itu untuk memvaksin anak-anak untuk vaksin COVID. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Anak saya dah vaksin dah COVID-19. Dos pertama. Macam mana perasaannya? Perasaan dia macam biasalah mak ayahnya saja yang gabra, yang panik lebih. Tetapi hakikatnya bila kita dah, macam anak saya dah cukup besar 5 tahun ya, ngangam untuk menerima kids tu. Jadi saya bagi tahu anak saya awal. Seminggu sebelum tu saya beritahu kenapa penting, apakah itu coronavirus COVID-19. Jadi anak kita tu, kita ingat dia tak faham, tapi sebenarnya ada pemahaman di situ tau. Dia mungkin pendedahan, kita bercakap dengan anak kita supaya memudahkan proses vaksinasi itu. Tapi baguslah Sofia, katakan dekat anak tu seminggu awal kan. Kalau boleh tu kita bagi tahulah tentang pemahaman benda tersebut. Jangan mengejut saja. Besok nak suntik terus jom kita klinik suntik kan. Kadang kita lupa anak kita ni pun manusia. Dia pun perlukan masa untuk adaptasikan minda dia. Kita ingat tu je. Okay. Tapi para doktor saya respect lah sebab dia tahu macam mana nak tackle kanak-kanak ni. Betul? Supaya jangan nangis dan sebagainya kan. Ada mainan-mainan semua kan. Okey.